berhenti. Maknanya Parlimen digantung, tak bersidang. Okey, tak bersidang. Baik. Alasan, kita tanya kenapa tak boleh bersidang. Dia kata orang tua-tua warga mah nanti masuk di dalam dewan nanti akan terdedah kepada COVID-19. Saya dah sebut lah, dalam Parlimen tu 2 minggu sekali kami kena ambil swab test. Tempat duduk kami ni dipisahkan dengan cermin yang dibuat depan, kiri, kanan. Duduk bersidang 2-3 jam sahaja. Lepas tu balik. Nak depi minum ke apa? Boleh. Tapi ada SOP. Semua kena ambil suhu duduk. Biasalah penjarakan sebagainya. Maka alasan untuk tidak bersidang itu tak masuk akal. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong menyebut Parlimen boleh bersidang ketika darurat. Apa logiknya? Kalau kuasa besar yang ada pada Yang di-Pertuan Agong pun dah kata Parlimen boleh bersidang. Tapi yang jadi rosak semua ni ialah penasihat lah. Penasihat dia Perdana Menteri. Penasihat ke punah sihat ke tak tahulah. Penasihat dia Perdana Menteri. Jadi oleh kerana Perdana Menteri ni ada agenda tersembunyi, maka dia tidak menasihatkan supaya Parlimen dijalankan. Bila Parlimen tak boleh berjalan, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan COVID hari ini, yang kita nak baiki keadaan, yang kita nak baiki supaya, contoh saya kata, pendaftaran untuk COVID masih lagi belum sampai target saudara-saudara kepada orang awam. Yang ini dia perakui sendiri oleh menteri dia. Yang dalam MySejahtera baik ataupun secara manualnya baik. Sebab itu mereka suruh wakil-wakil rakyat menjalankan tugas untuk kita kata menggalakkan, mengajak, memudah carakan orang untuk isi secara manual kalau mereka yang tak ada MySejahtera dan sebagainya. Saya di Pahit Buntak, kita akan insya-Allah launch satu kaunter bergerak di mana pegawai-pegawai saya akan bantu, termasuk saya, mendaftar vaksin. Maknanya, bayangkan kalau kita bersidang, banyaklah benda yang kita boleh tanya. Kenapa jadi lagu ni? Apa masalah dia? Ini yang kata check and balance. Semak imbang. Bila semak imbang tidak ada, macam mana kita nak baiki perlaksanaan krisis COVID ini? Itu satu. Tak ada semak imbang. Maka negara kita bila tidak ada check and balance, tinggal dekat eksekutif. Sedangkan eksekutif ni kita tahu tujuan ada semak imbang supaya nak kawal eksekutif. Peliknya di dalam darurat ini, eksekutif boleh bekerja seperti biasa. Eksekutif boleh buat keputusan-keputusan. Legislatif yang sepatutnya semak imbang, yang sepatutnya cek, yang sepatutnya tanya, kita belanja 300 bilion. Bukan sikit. Tutup. Tak boleh. Alasan menarutlah, tak apa. So, saya nak soalan saya, kenapa yang kita tentang ni? Itu soalan asal saya. Ya? Baik. Saya nak kongsi. Semasa darurat, kita tak boleh buat apa-apa undang-undang pasal Parlimen dah tergantung. Contohnya, kita nak baiki akta tertentu yang boleh mempertingkatkan lagi keberkesanan. Dah tak bersidang. Bila tak bersidang, tak boleh buat lah. Maka, yang boleh ialah dibuat ordinan baru. Semasa darurat dia tak panggil akta, di semasa darurat dia panggil ordinan yang dikeluarkan. Contoh ordinan yang baru ini dikeluarkan tentang berita palsu, tanpa bawa perbincangan, tanpa bincang, tanpa nak tengok sejauh mana undang-undang ini sakut disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu ataukah dia kepentingan awam, tak dibawa ke Parlimen. Maka nombor satu dalam kepala saya dan kepala ahli Parlimen yang lain, termasuk rakyat, bila tak bawa pergi ke Parlimen, buat undang-undang mengikut kuasa yang ada dalam ordinan darurat, maka akan timbullah persoalan. Tidak teluslah. Sedangkan ketulusan itu adalah salah satu aspek demokrasi yang dengan itu rakyat mempercayai kerajaan yang ada. Hari ini krisis kepercayaan kepada kerajaan menjunang. Dan yang terkini, saudara-saudara sekalian, baru saja 2 seksyen baru digunakan di atas kuasa darurat, iaitu 10A dan 10B.
Ini paling besar. Yang saya maksudkan tadi, kenapa darurat yang kita tentang? Sebab bila parlimen gantung, maka tak ada semak imbang. Tak ada kenapa sesuatu itu nak dikeluarkan, dan dalam kepentingan parlimen atau dia panggil legislatif, paling besar kepentingan legislatif ini ialah apa? Nak memantau, nak membuat semak imbang kepada perbendaharaan negara yang dikeluarkan kepada kerajaan eksekutif. Duit nak keluar, eksekutif nak belanja untuk dasar, untuk buat baik, untuk buat apa saja kepentingan-kepentingan rakyat, baguslah. Tapi kerja legislatif nombor satu, hang nak ambil duit banyak macam ni, hang tanyalah kami dulu legislatif supaya kami bincanglah mana yang baik, apa nak buat, kalau duit ni keluar macam mana, target dia berapa, siapa nak dapat. Barulah duit 1 sen yang keluar itu bernilai, ada nilai dia, walaupun 1 sen yang keluar. Inilah maksud saya benda-benda besar, saudara-saudara sekalian. Inilah maksud saya benda besar. Sebab itulah setiap kali bajet negara mesti bawa ke parlimen. Dan bukan sikit, 320 bilion. Lepas tu ada supplementary bill, nak tambah lagi duit sebab tak cukup. Nak buat keluar lagi 20 bilion, 30 bilion. Bawa mai dekat legislatif. Mai kita bincang, hang nak pakai duit ni untuk apa? Siapa yang akan dapat belanja ni? Soal ketirisan yang menjadi masalah. Macam mana hampa nak atasi supaya duit yang kita keluarkan ini sampai kepada sasaran dia, sampai kepada target dia. Barulah makna duit daripada 1 sen keluar dapat manfaat yang betul-betul maksimum. Itu tujuan legislatif. Faham ke tak? Itu yang tuan-tuan tengok bahan ni, duit pergi mana? Hari tu dah keluar duit. Ini yang timbul 1MDB apa cerita duit kerajaan ni. Dia adalah entiti kerajaan 1MDB. Mana pergi? Itulah dia salah satu contoh. Tabung haji. Tabung haji ni, dia ni adalah di bawah kerajaan, di bawah akta tabung haji, yang di bawah kawal selia oleh Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Lepas tu bila kita masuk, kita tengok, kita buka, pasal kita akan bertanggungjawab kepada parlimen. Sebab itu saya bentang ini plan untuk nak selamatkan tabung haji. Inilah saya bentangkan kerajaan ada komitmen 27 bilion supaya tabung haji tidak terus gulung tikar ataupun terus merana dengan aset-aset sakit yang mereka ketika itu langsung tidak membuat apa-apa prudent dalam nak membeli, nak aset, nak menilai balik aset. Maka itulah legislatif dibentangkan. Apa usaha kita? Maka waktu tu orang kritik, tak apa, kita jawab lah. Kita bertahan sebab ada parlimen. Orang kritik-kritik, kita lawan. Masa saya dah tak jadi menteri pun, sebagai pembangkang pun, kritik lagi. Tapi pelik, kali ini kerajaan sendiri yang kritik dia punya agensi. Dan yang syoknya, menteri yang agama yang jaga tu, nanti menteri tak bertahan. Dia pergi tambah pula lagi. Yang duk bertahan, siapa? Pembangkang. Tapi tak apalah, duduk dalam parlimen. Adalah suara, adalah direkod apa yang kita pertahankan, apa yang kita buat. Sekarang bayangkan saudara-saudara, di dalam seksyen baru ordinan darurat ni, dalam bab RM2 ni, oleh kerana parlimen yang dimaksudkan tadi, oleh kerana parlimen dah tidak berfungsi, maka yang paling besar di dalam masalah yang kita hadapi hari ini iaitu di dalam seksyen baru 10A-10B ordinan darurat, duit perbelanjaan oleh Perdana Menteri, Menteri Besar yang nak dikeluarkan tidak lagi memerlukan legislatif untuk meluluskan. Bayangkan. Dulu, kalau benda biasa berjalan seperti biasa, duit yang nak dikeluarkan adalah berpandukan kepada Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Perenggan 4/B. Maknanya 1 sen dia nak buat keluar pun dia kena pergi tanya dekat parlimen.
1 sen bila nak keluar pun, yang lain daripada yang dia diluluskan itu, dia kena tanya kepada Parlimen. Adalah akta pendanaan kerajaan. Mana mesti mendapat kelulusan kerajaan. Dalam keadaan biasa, perenggan 2/2 Akta Bil Perbendaharaan 1946, kuasa Dewan Rakyat untuk menyoal tentang keuangan. Ni yang kita kata prinsip demokrasi ni, untuk nak tengok pasti kerajaan yang ada belanja duit tang mana, siapa yang dapat, kesan dia macam mana, berlaku tiris atau tidak, berlaku rasuah di kalangan yang melaksanakan semua tanggungjawab kewangan diluluskan ini. Dulu semua ini duduk di bawah Akta Pendanaan Kerajaan dengan Akta Bil Perbendaharaan. Dibincang di situ, ditanya di situ. Akhirnya bila mereka dapat duit itu kurang-kurang, mereka tahu dah ada orang tanya, ada orang petikai, ada orang akan persoal di mana duit ini dibelanja. Maka bila buka sidang Parlimen, boleh tanya balik, hari itu kami lulus pergi mana? Hari itu yang kita lulus ni bukan duit dia, ini duit negara. Dan tujuan legislatif diwujudkan sebagai satu cabang pemerintahan. Kita ada 3, eksekutif, judiciary, kehakiman dan legislatif. Itu untuk apa? Eksekutif ni kena pantau. Duit pergi mana? Belanja kat siapa? Nak buat keluar? Oh, kita tak tahu macam mana. Lagilah kita nak tahu dia belanja di mana, macam mana kita nak tahu, saudara-saudara sekalian? Duit dia nak buat keluar pun kita tak tahu, pasal tak ada dah kuasa kita lah ni nak tanya. Kerana Ordinan 10A, 10B ni, Ordinan Darurat ini telah menolak ataupun telah menggantung kuasa legislatif ini. Inilah maksud kita, kenapa kita tentang darurat, ialah bila kita kata Parlimen bila digantung, inilah salah satu implikasinya. Kita tak boleh nak mengawasi, memantau, mengawal, bertanya dan nak lahirkan tanggungjawab duit itu dibelanja di mana oleh pihak eksekutif ni. Bayangkan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri sewenang-wenangnya boleh mengeluarkan duit tanpa persetujuan daripada legislatif, ahli-ahli Parlimen. Jadi kita tak tahu di mana dia belanja. Kenapa dia belanja, untuk apa dia belanja? Sebab dia tak bentang. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya maksudkan. Saudara-saudara sekalian. Lainlah kalau negara ini diserang musuh. Negara ini dilanda musuh sehingga keselamatan negara ni jadi semua dalam keadaan kita dilanggar musuh. Tak apalah, kita fahamlah. Ataupun ketika ekonomi dah lumpuh habis dah, negara jatuh kerana ekonomi lumpuh, kita fahamlah. Atau ketika mana ketenteraman awam, berlaku rusuhan sana sini, terbakar sana tu, pecah bank ni, bank pun lumpuh, tak ada duit apa semua. Tak apalah. Lah saya tanya dengan jujur, saudara sekalian. Tuan boleh duduk pergi bank lagi, ekonomi teruk, tapi boleh lagi kita duduk berniaga, kita tidak ada ancaman daripada musuh luar yang datang nak serang kita atau nak tawan kita, tak ada. Mengapa benda ni dibuat perbandingan dengan satu keperluan? Kalau betul kerajaan itu jujur, aku nak belanja banyak ni, maka mai aku nak tanya ke hampa semua, ni lah yang aku nak belanja banyak ni, untuk kepentingan awak, mai kita bincang, hampa nak bagi pandangan, silakan. Kan bagus. Jadi demokrasi itu berjalan, tak ada apa pun, tak ada masalah. 220 orang yang pergi bersidang tu pun, semasa COVID punya SOP yang kita dah amalkan pun, bukan boleh 220 orang semua masuk pada waktu yang sama. Dia hadkan 88 orang saja. Hampir setengah pun tak cukup. Ya, kecuali bila nak undi, sudah tentulah semua kena ada. Undi itu berapa minit aja, saudara-saudara sekalian. Tapi soal kita terima, yang takut nak buat ni siapa? Awak yang Perdana Menteri Mahyudin Yassin ni yang takut sangat nak buat ni siapa? Ni pula dia bila dia nak bawa keluar duit, saudara-saudara sekalian. Kita faham dalam COVID mungkin 300 bilion tak cukup dalam krisis yang ada hari ni. Tapi bawalah main Parlimen, kami bincanglah bersama.
Awaklah kami ni teruk sangat kan sampai oleh kerana nak marah kat Mahyudin kata kami tak mau luluskan. Tak boleh lah, benda penting. Tapi bila dia nak buat duit, nak buat keluar duit, tak boleh pasal parlimen tak ada bersidang, pasal dia tahu implikasi dia bila isytihar darurat tak boleh bersidang. Dia pun tak menasihati yang di-Pertuan Agong kata, tuanku, seperti yang dititah oleh tuanku, parlimen boleh berjalan, parti pun rasa elok lah tuanku, kita buatlah sidang untuk bincang saya parti ni tak ada duit ni, parti nak tambah lagi ni. Biarlah ahli-ahli parlimen yang bijaksana dan bijak sini dan bijak sinun, bijak sinin, mereka bincang lah. Dan tuanku kata, ya parti dah bertitah dah, saya dah bertitah dah, suruh bagus, terima kasih lah. Ni dah penasihat Perdana Menteri, apa dia buat? Tak payah, dia kata ini tak boleh, bersidang tak boleh. Amboi. Jadi dia nak buat keluar duit macam mana? Bersidang tak boleh. Inilah dia Seksyen baru 10A 10B Ordinan Darurat. Apa dia? Tanpa kelulusan legislatif. Boleh Perdana Menteri mengeluarkan perbendaharaan negara, tak tahu berapa bilion dia nak keluar lagi, tanpa kelulusan legislatif, yang bercanggah dengan Akta Perdanaan Kerajaan 1983, Perenggan 4 dan Perenggan 4/6 yang menyatakan kuasa legislatif, dan Perenggan 2/2 dalam Akta Bil Perbendaharaan 1946 yang menyebut dengan jelas kuasa Dewan Rakyat untuk meluluskan kewangan negara. Tak ada yang tu langgar, yang tu buat ordinan, aku ikut, aku boleh buat keluar apa yang aku mau, tanpa ada satu sebab yang rasional. Kenapa benda ni tak boleh bincang? Maka jawab dia tadi, oleh kerana hang tak mau buka parlimen pasal hang takut ada benda lain yang hang nak cuba elak, maka hang menggadaikan prinsip itu dengan hang langgar. Cakap kasar lah, orang utara kata hang lah, mana Perdana Menteri ni, dia langgar demokrasi ni, dia tolak Akta Perbendaharaan, Akta Pendanaan Kerajaan, dia bagi clause 10A 10B, aku boleh sign sendiri tanpa perlu legislatif. Terima kasih. Inikah yang kita nak? Yang ni lah bila kita kata tamatkan darurat. Yang ni yang kita buat surat tanda tangan semua rakyat. Baru ni sahabat saya Khalid Samad yang berhormat, Shah Alam pergi istana dengan rakan-rakan lain, tunjuk inilah tuanku, rakyat minta supaya ditamatkan darurat. Betul dah yang dia minta tu, kita sokong pasal tadi lah. Bila tak tamat darurat, ini jadinya dia terpaksa buat satu ordinan yang memang ada kuasa di dalam darurat untuk keluarkan duit tanpa perlu persetujuan daripada pihak legislatif. Inilah yang saya maksudkan. Pelanggaran yang benar-benar benda besar, saudara-saudara sekalian. Alasan COVID itu langsung tak masuk akal. Ini kita selalu cakap soal ada majoriti kata tak majoriti, itu kita tolak tepi lah. Ni kita bercakap ni, nak bahas hang nak bawa keluar duit ni, kita duduk Ustaz. Berapa hang nak bawa keluar? Jadi, itulah tujuan demokrasi. Itulah tujuan demokrasi berperlembagaan, berparlimen yang kita amalkan selama ini. Tapi bila amalkan, kuasa yang ada pada dia untuk dia meluluskan tanpa sebab kenapa dia tak ada sebab kenapa dia tak boleh panggil parlimen bersidang, sedangkan tuanku bertitahkan parlimen boleh bersidang semasa darurat. Inilah dia punah sehat daripada Perikatan Nasional yang sekongkol dalamnya itulah parti PAS, pengkhianat yang lompat daripada PKR, yang lompat daripada UMNO masuk bersatu, dan inilah yang membawa kita kepada kesan-kesan politik dia yang hari ini kita duk cakap tentang apa nak jadi kepada negara kita ni. Jika dibiarkan, inilah politik yang akan mentadbir negara kita. Kalau macam ni lah dia. Jujur tanyalah diri anda. Apa nak jadi kat mereka ni? Apa nak jadi kat kita lah? Mereka tu terus tanya, dia dah dapat lah gaji dia.
Dia yang mana yang ada kepentingan tu dia teruskan, tak ada isu apa, dia dapat lagi elong tu, menteri dapat lagi tu. Tak apa, itu masalah dia. Tapi kita tanya, kita ni apa kita dapat? Yang kita dapat ialah pelanggaran demokrasi. Yang kita dapat negara semakin sakit dan parah oleh kerana mereka tidak beramanah untuk menjaga negara ini dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang tuan-tuan dengar saya kata hashtag sembuhkan negara, hashtag pulihkan demokrasi, hashtag selamatkan negara. Inilah dia. Macam saya katalah, Mahyudin Yassin ke, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Tun Mahathir ke, siapalah yang hampa nak sebut nama dia, sebutlah. Itu individu yang dilantik atas tanggungjawab dia menjaga negara, menjaga demokrasi. Siapa yang kita lebih yakin dapat jaga prinsip-prinsip ini, yang dengan tegas menyatakan pendirian mereka, kami akan buat ini untuk pertahankan negara, untuk pertahankan demokrasi, untuk pertahankan prinsip demokrasi, di kepulangan kepada rakyat kepentingan itu, menentang rasuah. Kita nak supaya dengan itu kerajaan yang ditadbir itu mestilah telus. Kerajaan itu mesti memastikan tidak berlaku salah guna dana penyelewengan dan sebagainya. Itulah yang menjadi kita punya harapan kepada pemimpin-pemimpin ini.